Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. 13 orang yang ditahan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 20 Oktober lepas bagi membantu siasatan Ops Water Fasa 2 dibebaskan dengan jaminan SPRM berjumlah antara RM50,000 hingga RM200 tanpa deposit dengan 2 orang penjamin setiap seorang. Magistrate Cindy MC Jus Balitus memerintahkan pembebasan 8 jurutera dengan jaminan RM200,000 setiap seorang, manakala seorang juruteknik dan seorang pegawai kerja dibebaskan dengan jaminan RM50,000 selepas mendengar permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu petang tadi. Sementara itu, Mahkamah Magistrate Lahadatu membebaskan 2 jurutera dan seorang juruteknik dengan ikat jamin sama. Mereka yang dibebaskan merupakan antara 22 orang yang ditahan reman sebelum ini dalam Ops Water Fasa 2. Ops Water Fasa 2 dilancarkan susulan Ops Water Fasa 1 pada 4 Oktober lalu apabila SPRM mendapat maklumat daripada suspek yang ditahan sebelum ini mengenai kemungkinan pembabitan lebih ramai pegawai kanan jabatan berkenaan dalam kes penyelewengan dana. Rakyat Sabah perlu menolak slogan Sabah for Sabahan yang menjadi penghalang arus pembangunan di negeri ini. Slogan berkenaan tidak relevan kerana ia akan merenggangkan hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata hubungan kukuh antara kerajaan negeri dan persekutuan penting untuk membolehkan setiap program pembangunan di negeri ini berjalan lancar dan berkesan. Berucap merasmikan program Mini Estate Sejahtera Message Montinio di Kampung Montinio Beaufort, Datuk Musa berkata hubungan erat sedia ada antara kerajaan negeri dan persekutuan telah membawa banyak pembangunan di negeri ini. Beliau juga menasihatkan para pemimpin BN agar terus berusaha keras dan tidak hilang fokus dengan penubuhan beberapa parti baharu di negeri ini. Penerangan terperinci perlu disampaikan kepada rakyat agar mereka terus yakin dengan perjuangan BN dalam memajukan negeri ini. Bercakap kepada media selepas majlis ini, Datuk Musa berkata kerajaan akan terus melaksanakan program Mini Estate Sejahtera Message di negeri ini sebagai salah satu usaha menangani masalah kemiskinan di kawasan luar bandar. Program pembangunan sosioekonomi kerajaan ini terbukti berupaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup golongan miskin tegar di kalangan rakyat luar bandar. Ini cara kita, cara kerja Barisan Nasional di Sabah, di mana kalau kita tahu ada kelompok kemiskinan atau lubuk-lubuk kemiskinan di kawasan tersebut, kita akan wujudkan satu message di mana kita bangunkan message itu dengan memberi semua infrastruktur, perumahan dan lain-lain dan memberi peluang kepada miskin tegar untuk menjadi ahli atau menjadi penghuni di tempat-tempat tersebut, dan sudah tentu ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan atau harga kuah di kawasan tersebut. Projek Fasa 1 Message berkenaan memberi manfaat kepada 33 ketua isi rumah tegar KIRT di daerah Beaufort yang mengusahakan penanaman getah di kawasan seluas 100 hektar. Fasa 2 projek tersebut kini giat dijalankan juga melibatkan 33 ketua isi rumah tegar. Ketika ini terdapat 52 message di seluruh negeri ini terdiri daripada 34 message pertanian, 6 message aquakultur, 9 mikro dan 3 message bersepadu. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir hari ini dilanjutkan mulai esok hingga 11 November dengan perubahan pada masa penguatkuasaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rasid Harun berkata, masa penguatkuasaan adalah dari pukul 6 petang hingga 6 pagi berbanding sebelum ini, pukul 7 malam hingga 5 pagi. Perintah berkurung diteruskan untuk mengekang aktiviti pencerobohan yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong luar negara yang melawat Pulau Peraninan. Datuk Abdul Rashid menyatakan demikian dalam kenyataan di Kota Kinabalu. Katanya berdasarkan maklumat yang diterima, kumpulan pengganas Abu Sayyaf dan penjenayah dari selatan Filipina yang melakukan penculikan untuk mendapat wang tebusan masih cuba menceroboh untuk melakukan jenayah rentas sempadan.
Justru perintah berkurung ini akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot sekaligus mewujudkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran anggota keselamatan di sekitar kawasan mereka. Seramai 44 graduan orang kurang upaya OKU dari 6 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah kebangsaan sekitar Kota Belud menerima sijil tamat persekolahan masing-masing dalam Majlis Convocation Program Pendidikan Khas Integrasi Peringkat Daerah 2016 yang diadakan di SK Pekan Kota Belud. Majlis yang julung kali diadakan ini dianjurkan oleh Majlis Guru Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Belud bersama Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud. Terdahulu berucap merasmikan majlis tersebut, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said menasihatkan ibu bapa yang mempunyai anak OKU untuk mencontohi kejayaan OKU lain yang telah menempa nama dalam pelbagai bidang. Beliau yakin ia akan dapat memberi inspirasi dan semangat kepada ibu bapa untuk mendidik anak istimewa, sekaligus memberi keyakinan kepada mereka untuk menghadapi cabaran semasa mendidik dan menyediakan keperluan anak istimewa. Teks ucapan Datuk Dr. Saleh dibacakan setiausaha politiknya, Baharul Sawi. Majlis Convocation ini bertujuan memberi penghargaan dan motivasi kepada para pelajar OKU yang berjaya menamatkan persekolahan. Ia juga bagi memberi pengiktirafan kepada ibu bapa dan guru pendidikan khas atas kejayaan mendidik dan membimbing pelajar OKU dengan pelbagai ilmu dan kemahiran pengurusan kehidupan. Baiklah, saudara, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan.